مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih hidupkan lagi kita pada hari ini untuk kita sama-sama mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita gunakan masa yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita ini untuk kita islah baiki diri kita dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang paling terbesar selepas kita dibukakan mata oleh Allah Subhanahu wa taala pagi tadi adalah hanya untuk Allah beri peluang kepada kita hanya untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan malam tadi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita secara zahir, iaitu apa? Dan berlakunya gerhana bulan. Gerhana bulan ni bukanlah terjadi sebab kematian seseorang ataupun hidupnya seseorang, tetapi gerhana bulan ni terjadi kerana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pesan daripada guru saya, beliau menyampaikan bahawasanya gerhana Allah Subhanahu wa taala zahirkan, tunjukkan kepada kita ni adalah untuk memberi isyarat bahawasanya akan terjadi banyak kerosakan-kerosakan di muka bumi ini. Jadi, apa yang perlu kita buat selepas Allah Subhanahu wa taala tunjukkan petanda zahir ini? Maka, apa yang perlu kita buat iaitu dengan kita perbanyakkan solat, banyakkan istighfar dan berbanyak sedekah. Di antara amalan-amalan yang dapat menolak daripada bala iaitu 3 perkara ini. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan adanya berlakunya gerhana bulan malam tadi adalah untuk kita sama-sama islah diri kita, perbaiki diri kita. Jangan kita tengok orang lain, tetapi kita pandanglah diri kita sejauh mana amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Maka kita mulai saat ini, detik ini untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musibah yang paling terbesar di muka bumi ini melainkan apabila seseorang manusia ini dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan perintah agama di dalam dirinya, maka ini adalah musibah yang terbesar. Gempa bumi, bom sana sini, ini bukan musibah yang besar. Musibah yang paling besar adalah apabila seorang hamba dia lupa akan Tuhannya dan dia meninggalkan perintah Tuhannya. Ini adalah satu musibah yang sangat besar. Maka supaya kita tidak termasuk dalam orang yang terkena musibah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita renung apa yang dah kita buat dan kita kena selalu improve diri kita untuk terus maju baik di dalam urusan agama ataupun urusan akhirat kita, insya-Allah. Di antara untuk kita maju di dalam urusan akhirat kita itu iaitu dengan kita belajar bersungguh-sungguh. Insya-Allah. Kita dah lepas bab wuduk, sunah-sunah wuduk. Dalam bab wuduk ni apa lagi yang nak ditanyakan? Silakan. Kalau tak, saya tanya. Saya dah bagi cara wuduk, fardu wuduk, sunah wuduk. Apa lagi yang tak ada? Panik. Oh, dah bagi tahu dah. Lupa soalan bocor. Apalah. Ada? Ada yang tahu? Makro wuduk. Makro wuduk. Makro okay. Juga ke dalam wuduk? Ada. Okey, sekarang saya akan sampaikan tentang mubtilatil wuduk, perkara-perkara yang akan menyebabkan wuduk itu batal. Faham? Sekarang kita dah ada wuduk.
Tapi kita tahu ke bila wuduk kita ni akan batal? Okey, dia cuma simple. Saya suka bagi yang simple biar tak pening. Nanti penjelasan dia baru panjang. Dia ada 4 perkara yang membatalkan wuduk adalah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, keluar, hilang, sentuh, pegang. Itu adalah apa nama dia? Formula. Keluar, hilang, sentuh, pegang. Ini adalah 4 perkara yang membatalkan wuduk. Pertama, keluar. Keluar apa? Keluar angin ataupun keluar sesuatu daripada jalan depan ataupun jalan belakang. Maka ini termasuk perkara yang membatalkan wuduk. Contoh, buang air besar, buang air kecil ataupun buang angin. Ini perkara yang menyebabkan wuduk kita menjadi batal. Daripada kita suci menjadi hadas. Faham? Kemudian hilang. Hilang apa? Ada yang tahu hilang apa? Hilang akal. Ya, hilang akal. Orang gila. Kan? Tiba-tiba gila. Hilang akal. Termasuk hilang akal, apakah contoh dia? Farah? Hilang akal, apa? Selain gila? Kalau hilang ingatan ataupun mabuk? Ya. Tinggi sangat. Yang hari-hari kita buat apa? Tidur. Tidur pun hilang akal. Adakah orang bercakap dengan orang tidur? Kalau orang bercakap dengan orang tidur, bermakna orang yang bercakap tu yang tak ada akal. So, kalau kita tidur, dan kalau tak menepati syarat dia, maka boleh batal wuduk. Apakah syarat tidur yang tidak membatalkan wuduk? Iaitu tidur yang ni bawah ni, tempat kita duduk ni, dia tak berubah tempat. Contoh tidur dekat kursi macam ni. Tidur sejam 2 jam, dia tak batal wuduk. Tapi kalau dia berubah, maka batal wuduk. Faham? Macam tidur berbaring ataupun tidur terlentang, tu batal wuduk. Tapi kalau dia duduk diam macam Fauzi tunggu nak sembahyang subuh dekat masjid, datang awal dah tidur balik macam ni paling biasa kan. Betul kan, dekat Guzar banyak budak Guzar macam itu. Saya tahu abang saya ada kafe kat Guzar. Saya budak Guzar ni kalau nak sembahyang subuh tidur. Poji termasuk salah satu. Jadi tu hilang. Ada juga keluar, hilang, sentuh. Sekarang yang ketiga adalah sentuh. Macam mana definisi sentuh tu? Apa beza sentuh dengan pegang? Keluar, hilang, sentuh, pegang. Kalau sentuh, dia tak kira yang mana ni, bahagian putih ke bahagian hitam. Okey. Kalau sentuh kat sini. Kalau pegang kat bahagian putih. Ni. Kalau yang kita tutup ni, yang tak nampak tu, tu dia masuk dalam kategori pegang. Kalau sentuh ni macam ni, sentuh. Sentuh, bersentuhan kulit di antara orang ajnabiyah. Ajnabiyah ni orang yang boleh nikah. Orang yang halal untuk kita nikahi. Kalau mahram, lain. Siapakah mahram? Mak mentua, anak, kakak, itu sahaja. Kalau selain itu, wanita ajnabi, kalau kita bersentuhan, tak, maka batallah wuduk kita menurut mazhab Asy-Syafi'i. Faham? Bersentuhan kulit. Lepas tu sentuh. Sentuh apa yang membatalkan wuduk? Siapa tahu? Rafif, sentuh apa yang membatalkan wuduk? Pegang, bukan sentuh, pegang. Pegang najis. Pegang najis batal lah. Saya. Pegang najis tak batal. Awak ada wuduk, awak pergi basuh toilet. Toilet tu ada najis. Batal ke wuduk awak? Tak batal. Ada tai kucing, awak ambil tai kucing tu pakai tangan sendiri. Buang. Batal ke wuduk? Batal tak?
Yang batal itu adalah menyentuh alat yang mengeluarkan najis. Tu baru batal. Kalau najis tu tak batal, awak pegang dia. Contoh memegang kemaluan adami. Dekat sini menyebut adami, maka mengecualikan ghairul adami. Contoh Nazmi, dia pergi perah susu lembu. Tolong mak dia perah susu lembu kat kampung. Tiba-tiba dia tersentuh dengan kemaluan lembu itu. Apakah membatalkan wuduk Nazmi? Tidak, kerana kemaluan dia itu bukan kemaluan adami. Faham? Contoh seorang ibu, dia membersihkan najis anak dia, kemudian dia tersentuh kemaluan anak dia, batal ke tidak? Batal ke tidak? Irfan. Irfan ada anak. Anak. Irfan basuh. Anak dengan anak kan tak batal wuduk, betul? Sentuh anak tak batal wuduk. Tetapi sentuh kemaluan anak batal wuduk. Betul. Sebab perkara yang menyebabkan batalnya wuduk adalah menyentuh kemaluan anak Adam, bangsa Adami, al-Adami. Faham? Kalau selain Adami tak batal. Awak terpegang kemaluan kucing ke, mungkin terpegang kemaluan apa selain manusia, maka dia tidak membatalkan wuduk. Faham? Kalau selain tu batallah wuduk. Walaupun pegang kemaluan sendiri. Mungkin masa istinja. Maka 4 perkara ini adalah termasuk perkara yang membatalkan wuduk. Maka apa yang perlu kita buat ketika kita batal wuduk dan kita nak beribadat? Maka kita perlu throwback kepada pelajaran baru ni, iaitu kita kena raf'il hadasi, mengangkat hadas kita biar kita berada dalam keadaan suci, baru kita dapat solat, membaca Al-Quran, memegang Al-Quran dan sebagainya, perkara-perkara yang memerlukan kepada kesucian, contoh macam ihram dan sebagainya. Faham? Ada yang nak tanya berkenaan dengan perkara yang membatalkan wuduk? Bab berkaitan najis, Ustaz. Memang apa ni, pegang najis tak batal wuduk? Pegang najis tak membatalkan wuduk. Yang batal wuduk adalah memegang alat yang mengeluarkan najis, dan itu pun bangsa Adami. Maksudnya kemaluan anak Adam, baik lelaki ataupun perempuan. Walaupun bersentuhan kulit dia itu tak batal, tetapi apabila tersentuh dengan kemaluan maka batal juga. Contoh mak yang ada anak baby, Kak Akila, basuh najis anak dia terkena, maka batal. Najis tersendiri itu dia memang najis, tapi dia tak membatalkan wuduk kita. Cukup dengan kita basuh tangan. Maksudnya kalau anak tu berak, kita basuh berak dia, maksudnya dalam proses tu tersentuh kulit kita tu tak batal? Kalau berak tak. Kalau tersentuh jalan depan, jalan belakang baru. Tapi biasanya kalau basuh memang kita akan kurik-kurik. Basuh baby. Basuh biar bersih. Pengalaman basuh jadi babysitter macam tu. Saya pernah jadi babysitter kan. Basuh bersih-bersih, terkena. Dan memang akan kena. Maksudnya kalau yang tak kena tu, contoh ada najis tai kucing ke dalam office ni, ambil pakai tangan dalam keadaan wuduk, cukup kita basuh tangan balik. Sebab dia tak membatalkan wuduk. Begitu juga kalau kita nak semayang. Kita nak semayang dekat dekat tempat sujud kita ni ada najis. Maka tak perlu kita buang macam tu, kita boleh tutup dengan benda lain. Contoh kita letak sejadah lain ke atas tu, ada najis kat bawah tak apa. Faham? Kita tak perlu macam semayang dalam soft yang rapat-rapat, tiba-tiba ada taik cicak kat situ. Maka kita kosongkan. Fahamilah bahawasanya ruang kosong di antara soft solat itu memberi peluang kepada syaitan untuk menggoda orang yang solat itu, supaya dia tidak fokus tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi berpesan, satu hatinya satu tempat itu terlihat daripada bagaimana keadaan semayang di masjid itu, dan melihat satu hatinya masjid itu terlihat daripada macam mana
saf itu sendiri. Kalau saf itu lurus, saf itu tak bengkok, maka luruslah hati ahli qaryah masjid itu. Dan apabila lurus hati qaryah masjid itu, maka luruslah hati penduduk setempat di situ. Allah alam. Ada yang nak tanya? Berkenaan mubtilatil wuduk, perkara yang membatalkan wuduk. Maksudnya Ustaz, ni last tanya apa ni? Tai cicak tu kalau kita terpijak tengah solat tu tak kira tak batal lah. Kalau terpijak dengan ada lapik tak apa. Ada tak cicak, kita lapik dulu benda lain. Jadi kita bukan sujud ataupun duduk atas dia. Tetapi kalau kita terpijak cicak tanpa ada lapik, maka kita perlu basuh balik kaki kita. Kita perlu buang benda tu. Faham? Itu dalam bab solat. Dalam bab solat termasuk kita perlu suci badan daripada hadas dan najis, baik daripada diri ataupun pakaian. Di antara salah satu perkara yang menyebabkan batalnya wuduk itu hamlatun najasah. Bab hamlatun najasah, membawa najis ketika solat. Contoh imam pakai mic. Imam pakai mic, tali mic dia tu ada najis dan dia bergoyang mengikut kita bergerak. Itu baru nama hamlun. Kalau dia tak bergerak dengan apa kita bergerak, maka tu tak termasuk. Contoh, ada najis pada baju saya. Saya bergerak, dia pun bergerak. Maka tu akan menyebabkan saya hamlatun najasah, tak sah solat saya. Tapi kalau najasah tu duduk dekat bawah dan tak kena kepada kita, anggota solat kita, maka tak jadi masalah. Contoh tali mic tadi lah. Tali mic tadi pergi, rupanya ada tai kucing kat situ ataupun ada najis. Maka kalau dia bergerak dengan saya bergerak, maka itu menjadi penyebab tidak sahnya solat. Kerana dia masuk hamlatun najasah, membawa najis ketika solat. Ada juga yang hamlatun najasah dengan cara anak dia duduk kat belakang. Anak dia pakai pampers. Pampers anak dia tu ada najis. Itu termasuk perkara yang perlu dielakkan. Ada lagi nak tanya? Ustaz, Ya. saya nak tanya, macam mana perbahasan mengenai haji dan umrah? Kan waktu kita buat tawaf, kan memang akan kena lelaki dengan perempuan. Adakah waktu bersentuhan lelaki dengan perempuan, so kita kena sentiasa untuk mengambil wuduk? Terima kasih. Bukan. Dia macam ni, dalam bab ihram, dalam bab tawaf, atau yang paling susah untuk menghindari adalah dalam tawaf. Betul. Sebab kita pun bukan pakai baju yang tutup semua kan. Laki pakai macam ni, pakai ihram tu lah. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri kan, itu ada pendapat yang mengatakan bahawasanya tidak batal bersentuhan. Kita boleh ikut pendapat itu kan. Tidak perlu untuk taklid kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia tidak tidak batal. Kita tak perlu untuk taklid kepada mazhab lain. Sebab di dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri ada pendapat yang mengatakan bahawasanya tak batal ketika ihram itu. Maka boleh untuk kita ikut pendapat itu. Biasanya kalau yang dah pengalaman untuk ihram untuk haji ataupun umrah, biasanya mutawif yang biasanya orang alim, dia akan bagi tahu. Sebab dalam khusus mutawif sendiri, saya pernah ikut khusus mutawif, dia ada pendapat itu yang diutarakan. Faham? Sebab mazhab, ada sebahagian mazhab tu sentuh isteri tak batal. Mazhab Hanafi contohnya. Okey? Faham? Last Ustaz, sebab kebanyakan ni kan kadang-kadang orang yang pergi umrah dan haji juga waktu ihram, kan diorang dah tukar mazhab ke, diorang taklid kepada mazhab Maliki. Adakah benda itu perlu ataupun tidak perlu? Itu jawab soalan saya. Dia perlu tengok kepada situasi. Kalau awak nak taklid kepada mazhab Maliki, untuk apa? Apakah maslahat yang untuk awak hindari? Contoh, untuk dalam perkara dalam bab membatalkan wuduk, maka awak perlu ikut daripada awal cara wuduk mereka. Dan hanya sekadar itu saja. Faham? Jadi, bila awak bersentuhan, kerana iktikad awak semasa itu adalah bermazhab Maliki, maka daripada segi niat, daripada segi
cara wuduk, perlu belajar kepada mereka. Faham? Tetapi kita kena tahu, walaupun banyak mazhab kita belajar, yang paling masyakoh, yang paling penting adalah di mana kita tinggal. Memang empat mazhab ni semua betul. Dia tak ada yang salah. Mereka ni imam mujtahid. Apa itu mazhab? Zahaba ilahi al-imamu. Imam ini berpendapat seperti ini. Pendapat orang mujtahid ini, pendapat mereka kalau betul, betul. Kalau salah pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dosa orang yang bermujtahid. Tapi kalau kita bukan mujtahid, kita adalah muqallid, ikut kepada para imam mujtahid. Maka kalau dah duduk dekat Asia ni yang pakai mazhab Syafi'i, kita ikutlah mazhab Syafi'i. Jangan sampai mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri pun awak nak komen. Siapakah kita su'ul adab, di antara termasuk Allah Subhanahu Wa Taala akan gelapkan hati apabila kita merasa buruk sangka kepada orang ahli ilmu, apatah lagi kepada al-Imam Syafi'i. Semua imam mazhab mengatakan macam ni. Apabila ada pendapat yang lebih sahih, maka itulah mazhabku. Maksudnya apa? Imam-imam mazhab ni mereka lebih menghormati kepada mazhab yang lain. Imam Syafi'i pun mengatakan seperti itu. Kalau seandainya ada mazhab, ada pendapat yang lebih sahih, maka aku mazhab itu. Faham? Itu sahaja. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Semoga ia bermanfaat untuk awak dan kita semua. Ada lagi nak tanya? Kalau tak ada, ikut perjanjian. Terafif. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim. Rafi. Satu lagi adab di antara baca bismillah, bukan macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan macam tu adab menyebut asma Allah. Awak perlu sebut dengan sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Baik Ustaz, minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu di kulli hawli minal ahwalil muktahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi'annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna fatub alaina taubatan taqsil kulli haubatan wassur lana awrati wa aminir rawati ya Rabbana atarafna bi'an asrafna ala lada asrafna waghfirli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani ya Rabbana atarafna bi'annana aqtarafna wa ananna asrafna
على لظى أسرفنا وتلوجوا لمنا لا باقتساب منا لمصطفى رسولي نهضى بكل سولي. Sikit saya nak sampaikan berkenaan dengan adab. Adab ni adalah satu perkara yang sangat tinggi. Dia lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri. Imam Syafi'i sebelum dia belajar ilmu, dia belajar adab 10 tahun. Nabi Musa belajar adab kepada Nabi Yaqub selama 10 tahun. Ini menunjukkan bahawasanya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sebagai contoh, kenapa saya tegur Rafiq tadi, dia macam ni. Dan saya pernah kena benda ni kepada guru saya di depan 2,000 student. Ketika menyebut asma Allah dengan tidak bersungguh-sungguh, guru saya mengatakan macam ni. Seandainya kamu dipanggil oleh junior kamu, masa tu saya duduk paling sini. Ketika dipanggil oleh senior kamu, dah lah. Macam mana? Kamu punya perasaan. Salah. Bukan nak suruh orang hormat kepada kita, tetapi dalam organisasi kita jauh lebih tinggi daripada mereka. Dari organisasi, bukan daripada derajat di sisi Allah, bukan. Ketika itu pun kamu terguris, betul. Dah lah. Budak baru masuk sehari panggil, aku nak belajar 10 tahun lah. Macam tu, faham? Contoh lagi, awak sebagai abang, adik panggil kepada awak, Fif. Macam mana? Betul. Awak panggil kepada ayah awak, bah. Begitu. Apa lagi kita menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kurang adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut dengan sebab kita nak buat baik, tetapi kurang adab, Allah jadi sakit hati dengan kita. Allah tak makbul doa kita. Wallahu a'lam. Kurang lebih itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang baiknya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ada yang kurangnya datang dari kelemahan saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf kepada anda semua. Mungkin ada yang tersinggung dengan kata-kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.